Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Pastikan masih kekal berada di rumah. Ikut saranan kerajaan, kita belajar secara PDPR. Murid-murid, selamat datang ke program e-belajar bagi subjek perniagaan, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Murid-murid, kita masih lagi teruskan untuk belajar bab 7 di tingkatan 5, tajuk merancang pengendalian perniagaan. Murid-murid bersama dengan Cikgu Jamalah binti Muhammad, Cikgu dari SMK Sembang Beko. Sekiranya murid-murid ingin menghubungi cikgu, bolehlah menghubungi melalui email dan juga telegram yang tertera. Okey murid-murid, bab 7 berkenaan dengan merancang pengendalian perniagaan. Standard kandungan 4.3 merancang pengendalian perniagaan. Murid-murid, untuk standard pembelajaran pada hari ini dan juga objektif pembelajaran pada hari ini ialah 4.3.3 menghuraikan format rancangan perniagaan. Murid dapat menyatakan 12 bahagian dalam format rancangan perniagaan. Murid dapat menghuraikan 5 hingga 12 bahagian dalam format rancangan perniagaan. Bagi standard pembelajaran 4.3.4 menyediakan satu rancangan perniagaan. Objektif pembelajaran, murid menyediakan rancangan perniagaan sebagai memenuhi pentaksiran kerja khusus 3766/3. Murid-murid, marilah kita lihat format rancangan perniagaan. Format rancangan perniagaan ada 12 butiran yang terkandung di dalamnya, iaitu yang pertama, pengenalan dan ringkasan eksekutif. Yang kedua, tujuan rancangan perniagaan. Yang ketiga, latar belakang perniagaan. Yang keempat, latar belakang pemilik / rakan kongsi. Yang kelima, kedudukan tapak projek. Objektif projek yang keenam, rancangan pentadbiran yang ketujuh, rancangan operasi yang ke-8, rancangan pemasaran yang ke-9, nombor 10, rancangan keuangan, nombor 11, penutup, dan yang terakhir, nombor 12, lampiran iaitu dokumen sokongan. Murid-murid, mari kita lihat satu demi satu butiran dalam pengenalan ringkasan eksekutif. Pertama, maklumat pemilik, modal permulaan, nama perniagaan, alamat perniagaan, bentuk perniagaan, kegiatan utama produk atau perniagaan, dan juga nombor pendaftaran perniagaan atau lesen perniagaan. Yang kedua, tujuan rancangan perniagaan. Sudah pasti, tujuan rancangan perniagaan untuk memohon pinjaman. Yang kedua, merancang pelaksanaan perniagaan. Yang ketiga, memberi keyakinan kepada bank untuk membiayai kos pelaksanaan perniagaan. Yang ketiga, meyakinkan pihak pembekal untuk memberikan kemudahan kredit atas barangan yang dibekalkan. Untuk yang ketiga, latar belakang perniagaan, murid-murid boleh melihat melalui peta minda ini, di mana di dalam latar belakang perniagaan, murid perlu mengisi nama perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon dan faksimili, bentuk perniagaan, kegiatan utama perniagaan, tarikh mula perniagaan, tarikh pendaftaran perniagaan, nombor pendaftaran SSM, modal permulaan, sumber pembiayaan, nama bank, dan yang terakhir sekali ialah nombor akaun bank. Yang keempat, latar belakang pemilik maupun rakan kongsi. Sekiranya murid-murid membuat soalan berkaitan dengan pemilikan tunggal, murid-murid hanya perlu mengisi latar belakang pemilik.
Sekira murid-murid memilih soalan yang memerlukan murid-murid membuat pemilikan perniagaan perkongsian, maka murid-murid perlu meletakkan juga butiran rakan kongsi. Okey, butiran latar belakang pemilik atau rakan kongsi yang perlu murid-murid beri ialah nama penuh, tarikh lahir, strok umur, alamat tetap, nombor telefon, nombor kad pengenalan, kelulusan akademik, sama ada sijil, diploma, ijazah, status perkahwinan, pengalaman dan juga kemahiran. Yang kelima, murid-murid kedudukan tapak projek, di mana murid-murid mesti melukis pelan lokasi dan murid-murid tuliskan di mana perniagaan murid-murid beroperasi. Yang keenam, objektif projek yang terdiri daripada sasaran jualan, sasaran untung dan sasaran pelanggan. Mari kita lihat definisi untuk sasaran jualan. Merupakan anggaran jualan perniagaan dalam tempoh masa tertentu. Usahawan perlu menentukan anggaran jualan sesuatu produk atau perkhidmatan berdasarkan jumlah pelanggan yang disasarkan. Sasaran jualan juga boleh membantu usahawan dalam mencapai sasaran keuntungan. Sasaran untung merupakan anggaran keuntungan atau pulangan yang bakal diterima perniagaan setelah ditolak kos operasi dan pengurusan perniagaan. Bagi memperoleh untung yang tinggi, usahawan perlu meminimumkan kos perbelanjaan perniagaan. Usahawan perlu memastikan sasaran untuk melepasi titik pulang modal. Dan yang terakhir iaitu sasaran pelanggan, merujuk kepada kumpulan sasaran yang dikenal pasti akan menggunakan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Di samping itu, aspek pesaing perlu diambil kira. Hal ini akan membantu strategi pemasaran yang akan diambil bagi menghebahkan produk atau perkhidmatan perniagaan kepada pelanggan. Okay, kita boleh lihat di sini adalah contoh sasaran jualan dan juga sasaran untung. Seterusnya, rancangan pentadbiran. Murid-murid, rancangan pentadbiran, murid-murid boleh menyediakan carta organisasi perniagaan, menyediakan spesifikasi tugas mengikut jawatan, menyediakan jadual imbuhan atau gaji serta insentif yang diberikan, menyediakan senarai keperluan pejabat. Okey, murid-murid, ini adalah contoh carta organisasi perniagaan berdasarkan fungsian dua lapis, iaitu di atas pengurus besar dan di bawah terdiri daripada pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus sumber manusia dan pengurus keuangan. Spesifikasi tugas pentadbiran ini adalah contohnya. Murid-murid, ini adalah contoh imbuhan gaji pekerja, di mana setiap pekerja perlu dikira gajinya sama ada pengurus besar, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus sumber manusia maupun pengurus keuangan. Kira gaji, PWSP dan perkeso dan juga jumlah. Manakala ini adalah insentif pekerja. Ada 12 insentif pekerja, iaitu terdiri daripada caruman KWSP, caruman perkeso, komisen, pinjaman keuangan, bonus tunai, beasiswa pendidikan, insurans kelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak-anak, kemudahan keselamatan dan juga kemudahan penginapan. Seterusnya, senarai keperluan pejabat. Murid-murid perlu senaraikan peralatan ataupun perabot yang ada dalam pejabat. Yang ke-8 iaitu rancangan operasi. Apa itu rancangan operasi?
Rancangan operasi merangkumi keperluan operasi perniagaan yang terdiri daripada carta aliran proses operasi, keperluan bahan mentah, senarai mesin dan peralatan, susun atur ruang operasi, perbelanjaan operasi perniagaan dan pembahagian tugas pekerja bahagian operasi. Okey murid-murid, untuk carta alih, murid-murid perlu tahu menggunakan bentuk-bentuk simbol di dalam carta alih iaitu bulatan untuk proses mula dan tamat, segi empat tepat untuk menyatakan proses, anak panah untuk menunjukkan proses dari satu proses ke proses yang seterusnya, dan bentuk diamond untuk menunjukkan ada pengulangan dilakukan. Murid perlu ingat ya, jangan lupa untuk menggunakan bentuk yang betul dalam membuat carta alih. Ini adalah contoh spesifikasi tugas operasi. Semua pekerja yang bertugas di ruang operasi mesti dituliskan spesifikasi tugasnya. Ini adalah contoh keperluan bahan mentah dalam pembuatan roti. Manakala di sebelah ini adalah mesin dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan roti. Seterusnya, murid-murid perlu melukis susun atur ruang operasi. Yang kesembilan, iaitu rancangan pemasaran. Murid-murid perlu menyediakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang berada di dalam faktor dalaman serta faktor luaran. Mari kita lihat kekuatan versus peluang. Kekuatan itu merujuk kepada keunikan yang ada pada faktor dalaman perniagaan yang boleh digunakan untuk merebut peluang yang wujud ekoran daripada perkembangan faktor luaran. Kelemahan versus peluang. Kelemahan merujuk pada kekurangan yang dihadapi perniagaan disebabkan oleh faktor dalaman. Kelemahan ini boleh menggugat perkembangan perniagaan. Oleh itu, pihak pengusaha perniagaan perlu mengambil langkah yang proaktif supaya peluang perniagaan yang wujud disebabkan oleh faktor luaran dapat direbut oleh perniagaan. Kekuatan versus ancaman. Kekuatan perniagaan yang dimiliki oleh faktor dalaman perniagaan dapat digunakan dalam strategi menghadapi ancaman yang wujud disebabkan oleh perkembangan faktor luaran. Dan seterusnya, kelemahan versus ancaman, iaitu kekurangan yang dihadapi oleh perniagaan seperti kekurangan tenaga pakar, memberi ancaman kepada perniagaan ekoran tindakan pesaing dalam pasaran. Perniagaan perlu menjalinkan kerjasama dengan pihak lain supaya setiap kelemahan dapat diatasi. Yang ke-10 iaitu rancangan keuangan. Murid-murid perlu menyediakan penyata aliran tunai. Kemudian yang ke-11 iaitu penutup. Penutup merupakan rumusan dan cadangan terhadap perniagaan yang ingin dijalankan. Dan terakhir sekali iaitu lampiran. Lampiran di mana murid-murid kena perlu menyediakan dokumen-dokumen yang boleh dijadikan sebagai dokumen sokongan untuk menyediakan ataupun untuk penyediaan rancangan perniagaan adalah seperti contoh gambar produk, sijil perakuan pendaftaran perniagaan, lesen perniagaan, peta lokasi, kad perniagaan dan gambar kedai. Okey murid-murid, sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di masa akan datang. Ingat pesan cikgu murid-murid, jaga diri, jaga SOP. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.